Dalam kehidupan, setiap manusia memang tak boleh lari daripada menerima ujian. Ada orang diuji dengan kesihatan. Ada juga orang diuji dengan pangkat yang tinggi, dengan darjat yang tinggi. Ni, macam ni panda tapi makan pizza, tak sedar-sedar diri. Ada juga orang diuji dengan wang ringgit. Aduh, kalau sebut pasal wang ringgit ni, apa? Korang tak pernah terdengar ke? Hubungan adik-beradik boleh berpecah belah. Suami isteri pun boleh bercerai-berai disebabkan harta tau. Kadang-kadang tu bukan banyak pun. Zaman sekarang 20 sen pun boleh buat gaduh lah Mat kalau kau terdesak. Tetapi tak kisahlah apa jenis ujian. Yang penting pengajaran. Apa yang Allah SWT cuba tunjuk dekat kita. Jadi, kita ni sedar-sedarlah diri sebagai seorang hamba. Selain daripada berusaha untuk ubah perangai kau, untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik, seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau kena berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menunjukkan kita jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah seram yang pernah terjadi dalam hidup aku. Nama aku Haris. Aku tinggal bersama ibu dan juga abang aku di kampung selepas kematian ayah aku sewaktu aku berusia 5 tahun. Daripada kecil, aku tidak merasa didikan dan kasih sayang seorang ayah cukup berbeza berbanding budak-budak lain. Sewaktu aku menjangkau ke usia 8 tahun, budak-budak lain sedang berhibur, bermain bersama kawan-kawan. Manakala aku terpaksa pergi ke pekan hampir setiap pagi menjual masakan dan juga hidangan, nasi lemak, kuih muih yang telah disediakan oleh ibu aku supaya kita orang dapat mencari sumber pendapatan yang mampu untuk menyara kami sekeluarga. Nak cakap kaya, memang tak kaya lah guys. Dan korang mesti terfikir, aku ada abang. Abang aku tak kerja ke? Kenapa aku yang nak kena pikul tanggungjawab? Abang aku sejak daripada kecil dilahirkan sebagai orang kurang upaya. Abang aku ada masalah dalam pertuturan. Dia akan gagap dan juga abang aku ada masalah daripada segi kesihatan minda dia. Jadi abang aku tidak reti menulis. Abang aku tak reti membaca. Tetapi Alhamdulillah, aku bersyukur sangat abang akulah yang akan menyediakan masakan untuk ibu aku. Dialah yang akan buat kerja rumah. Jadi kuranglah sikit beban yang aku rasa. Berat kan dugaan yang aku dapat. Daripada kecil tak ada ayah, keluarga yang susah, abang aku pula tak sempurna. Mungkin ini ujian aku, mungkin ini rezeki aku. At least aku merasa ada keluarga. Sebab ada orang yang tidak pernah merasa kasih sayang daripada keluarga sendiri. Jadi aku teramat bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku. Oh, sebelum aku lupa, kat kampung ni aku ada seorang kawan. Nama dia Silbi. Silbi ni memang rapat lah dengan aku. Kemana saja aku pergi, dia mesti teman aku. Silbi ni lah salah seorang yang memberi aku semangat untuk aku teruskan hidup. Dialah yang banyak nasihatkan aku supaya aku jadi anak yang baik, supaya aku bantu keluarga aku untuk ubah kehidupan dia orang. Tapi Silbi je lah yang aku ada. Siapa lagi yang nak berkawan dengan orang macam aku? Keluarga susah. Aku pun budak yang tak berpelajaran, abang yang kurang upaya. Kalau nak orang kampung pandang, memang tak pandang lah. Diorang pandang sebelah mata je. Tapi Alhamdulillah, nasib baik lah aku ada Silbi yang memang aku boleh anggap adik-beradik aku lah. Kemana saja aku pergi, dia mesti ada. Sampai kadang-kadang aku berniaga nasi lemak, kuih muih kat pekan tu, Silbi lah yang akan ada kat sisi aku. Cuma satu je lah perangai Silbi ni yang aku tak suka. Silbi ni dia tak suka abang aku. Bagi Silbi, abang aku ni yang membuatkan keluarga aku susah. Dia sebagai beban dalam keluarga aku. Bagi Silbi juga, abang aku lah yang membuatkan aku ni tak mampu nak capai cita-cita aku. Nak berkeluarga, nak kaya, pergi sekolah, belajar elok-elok.
Silbi pernah tau marah abang aku depan muka aku. Weh Adam, sampai bila yang kau nak harapkan adik kau ni je yang cari duit? Ha? Apa? Kau nak cakap kau cacat? Ha? Kau tak mampu nak baca, tak tulis? Kau ada kaki, ada tangan kan? Tolonglah sikit, tak malu ke? Kau tu sebagai seorang abang, tapi adik kau yang kena buat semua kerja. Apalah kau ni? Aku tak faham lah macam mana kau ni boleh digelar sebagai seorang abang. Itulah apa yang Silbi akan cakap dekat abang aku Adam. Depan muka aku. Dia tak pernah fikir ke apa perasaan aku? Aku tak nafi. Kemungkinan ada betulnya. Kenapa Silbi buat macam tu? Sebab dia mengenangkan nasib aku. Sebagai seorang kawan, aku faham. Dia nak tengok aku ni gembira. Macam keluarga yang lain. Tapi Silbi, itu bukan apa yang aku nak. Abang aku tak minta dilahirkan cacat. Dan aku pun tak pernah rasa dia sebagai beban. Inilah namanya pengorbanan. Inilah namanya keluarga. Pergi mampus lah apa penduduk kampung lain nak cakap. Yang penting sekarang ni, aku mampu menyara abang dan juga ibu aku. Kalau aku ubah nasib aku, kalau aku berkahwin, aku belajar. Tapi aku tak boleh berbakti untuk keluarga aku sendiri. Bukan tu lagi hina ke? Tapi Silbi tak faham. Berkali-kali aku cakap kat dia. Berkali-kali aku terangkan dekat Silbi. Tapi end up, kita orang hampir bergaduh. Hampir putus kawan. Sebab Silbi ni malu yang aku ni ada abang yang kurang upaya. Tolonglah Silbi. Fahamlah aku. Kalau engkau betul kawan aku, engkau kena terima aku. Engkau kena terima keluarga aku, Silbi. Sekarang ni kita tak nak sedih-sedih dah. Sekarang ni aku nak cerita dengan korang apa yang memberi aku semangat untuk teruskan hidup. Untuk terus aku mengubah hidup keluarga aku. Aku nak berjaya. Dan itu semua adalah disebabkan cinta. Cinta ni kadang-kadang boleh memberikan kita semangat. Yang boleh kita rasa yang hidup kita walaupun serba kekurangan menjadi sempurna. Tetapi ingat guys, cinta juga boleh menjadi racun yang menghancurkan jiwa kita secara perlahan. Tapi aku tak kisah semua tu. Sebab bagi aku sendiri, kalau betul lah cinta itu racun, aku sanggup diracun. Sebab dengan cintalah aku ada satu semangat yang baru. Hidup yang baru. Untuk aku ubah keluarga aku. Untuk aku menjadi orang yang lebih berjaya. Dan cinta yang aku maksudkan, nama dia Nurul. Dia ni merupakan gadis dekat kampung aku. Walaupun hidup dia jauh antara langit dengan bumi. Aku ni orang susah. Nurul ni anak orang kaya kat kampung aku. Tapi Nurul ni berbeza dengan penduduk kampung yang lain. Dia tak pernah pandang darjat, pangkat. Walaupun aku orang susah, dia tak malu berkawan dengan aku. Setiap pagi kalau aku berniaga kat pekan tu, jual kuih, jual nasi lemak, Nurul selalu akan datang dekat kedai aku. Dia akan beli semua kuih yang aku jual. Lepas tu dia akan beli nasi lemak. Kadang-kadang nasi lemak habis pun bukannya sebab penduduk kampung lain yang beli. Sebabkan Nurul ni je. Jadi aku boleh katakan hubungan aku dengan Nurul, termasuk keluarga aku, memang cukup rapat. Kadang-kadang aku gembira, aku suka Nurul. Sebab Nurul ni akan luangkan masa, dia akan pergi dekat rumah keluarga aku. Dia akan berborak dengan ibu aku. Dia akan ajar abang aku yang orang cakap kurang upaya tu. Nurul yang ajar abang aku menulis. Abang aku dah hati menulis. Nurul ajar abang aku membaca. So lagilah membuatkan aku bertambah sayang, bertambah cinta dekat Nurul ni. Aku dah rasa yang aku dah mula mimpi yang aku akan berkahwin dengan dia dan kita orang akan hidup bahagia. Tapi itulah, kalau korang nak tahu sepanjang aku kenal Nurul ni, Nurul tak pernah tahu pun apa yang aku cakap kat korang ni, yang aku suka dia, aku ada perasaan kat dia. Aku tak pernah pun. Sepanjang aku kenal Nurul, aku tak pernah bercakap dengan dia. Dia paling banyak layan ibu dan juga abang aku lah. Bukannya aku tak berani. Tapi yelah, aku takut. Orang kaya macam Nurul tu, nak ke dia kalau aku ni cakap yang aku suka dia? Aku takut aku kehilangan Nurul. Aku takut kalau aku cakap yang aku suka dia, buatnya dia benci aku. Aku ni dah lah miskin. Itu je lah kekasih hati aku. So aku pendam je lah. Aku pernah tahu bagi tahu kawan baik aku, Silbi ni. Tapi Silbi ni boleh marah aku. Engkau ni Haris, kalau masalah kecil ni pun kau tak boleh nak buat. Aku malulah ada kawan macam kau. Dah tentu-tentulah Nurul tu suka kau. Kau ni apa hal? Kau ingat kalau dia tak suka kau, dia nak pergi ke beli makanan kau? Ha?
Dia selalu teman kau kat pekan. Dia rapat dengan keluarga kau. Tapi kau ni bodoh, kau tahu tak? Engkau ni manusia yang paling bodoh pernah aku jumpa. Engkau dah ada peluang untuk hidup bahagia. Tapi disebabkan kau rasa yang Nurul tu tak boleh terima kau, engkau sanggup korbankan perasaan cinta kau, sayang kau dekat dia. Apa punya manusia kau ni? Silbi cakap akulah manusia paling bodoh. Itulah yang aku akan ingat sampai bila-bila. Ya, betul. Akulah manusia paling bodoh yang sanggup korbankan perasaan kasih dan sayang aku dekat Nurul semata-mata untuk aku menjaga ibu dan juga abang aku. Sebab aku sedar diri yang aku ni orang susah. Aku sangguplah digelar bodoh. Memang bodoh pun. Haris memang hidup dia hanya berkorban demi keluarga. Tapi apa yang aku mampu buat? Aku terpaksa okey je. Okey ke? Betul ke ini apa yang aku nak? Seperti biasa, rutin aku bermula pukul 7 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Aku bersama kawan baik aku, Silbi, akan duduk kat pekan untuk jual makanan nasi lemak, kuih muih yang mak aku dah sediakan sampailah pukul 12. Jadi pada hari itu, jualan aku tak berapa merangsangkan. Tak ramai penduduk kampung yang nak beli nasi lemak dan juga kuih yang ibu aku buat. So, bila jam dah menunjukkan pukul 12 tengah hari, aku pun cakap kat Silbi yang aku nak balik ke rumah. Kemungkinan abang dan juga ibu tengah tunggu aku ni. Diorang sure tak makan lagi. So, aku pun bergegaslah balik ke rumah. Dan bila aku sampai dekat halaman rumah, aku terkejut sebab begitu ramai penduduk kampung datang ke rumah aku. Sepanjang aku tinggal kat kampung tu, siapa je yang nak datang? Tak pernah lah penduduk kampung nak datang rumah miskin gitu orang, rumah buruk gitu orang tu. Apa? Nak kasi derma? Nak kasi duit? Beras? Jauh sekali lah. Tak pernah lah keluarga aku makan harta daripada hasil penduduk kampung tau. So, aku pada masa tu bila aku nampak ramai betul orang datang rumah aku nak jawapan. Dan jawapan yang aku dapat tidaklah seperti mana yang aku sangkakan. Sebab bila aku melangkah masuk ke dalam rumah, barulah aku tahu, jauh di sudut hati aku ada satu perasaan. Perasaan yang tak pernah aku rasa selama ni. Hati aku hancur. Aku tak tahu kenapa aku rasa sakit sangat pada masa tu. Teramat sakit. Sampai aku tak sedar yang air mata aku mengalir. Aku tak percaya. Kemungkinan aku yang tak nak percaya apa yang mata aku nampak. Rupa-rupanya yang datang kat rumah aku adalah keluarga Nurul. Tapi aku bukan pilihan Nurul. Aku bukan cinta hati yang dia nak. Keluarga dia ingin satukan Nurul dengan Adam, abang aku. Abang aku yang cacat tu. Tak adil. Bagi diri aku sendiri, tak adil. Kenapa abang aku yang dapat Nurul? Macam mana Nurul boleh suka Adam? Aku ni tak cukup baik ke? Aku yang berkorban untuk keluarga aku. Aku yang pergi berniaga kat pekan. Aku yang banyak berkorban. Sejak ayah tak ada, aku ni yang patut Nurul nampak. Kenapa Nurul tak nampak aku? Kenapa Nurul nampak abang aku? Dan selama ni aku rupa-rupanya hanyalah penonton. Penonton yang bodoh. Aku tak berani luah perasaan. Patut aku dengar cakap Silbi. Tapi nak buat macam mana? Yelah, aku tak ada pelajaran. Aku miskin. Apalah sangat pengorbanan aku. Sekadar Nurul kahwin dengan Adam. Haris, engkau bolehlah kawal. Engkau kuatlah Haris. Engkau kuat. Sejak Adam dan Nurul disatukan dalam satu ikatan yang sah sebagai pasangan suami isteri, Adam dah tak tinggal bersama ibu dan juga adik dia Haris. Kehidupan diorang bahagia. Nurul teramat sayangkan Adam. Adam pun dah tak cacat macam dulu. Adam dah mampu bercakap macam penduduk kampung yang lain. Dulu tak erti membaca, tak erti menulis. Tapi disebabkan isteri kesayangan dia, Nurul tu banyak mengajar Adam supaya membaca, supaya menulis. Jadi tak heranlah kalau Adam mendapat peluang pekerjaan yang mampu mengubah kehidupan dia sekeluarga. Dan apa pula nasib yang menimpa adik dia, Haris? Bukankah Haris yang banyak berkorban sejak daripada kecil? Haris lah yang kerah tenaga dia, yang setiap pagi pergi ke pekan tolong ibu dia berniaga nasi lemak, berniaga kuih muih, semata-mata untuk memberikan kehidupan yang lebih baik buat ibu dan juga abang dia Adam. Tapi Haris dah berubah apabila satu-satunya kekasih hati dia, satu-satunya orang yang telah pun selama ni memberikan semangat
untuk Haris ni meneruskan kehidupan dia, untuk dia jadi yang terbaik, untuk dia ubah nasib keluarga dia. Tetapi Haris tak pernah sangka abang dia sendiri yang menghancurkan segala-galanya. Dan yang lagi menyakitkan hati Haris apabila satu-satunya kawan baik dia dekat kampung, Silbi pun dah tak nak kawan dengan Haris. Sebab Silbi katakan buang masa je. Aku ingat engkau ni orang yang ada pendirian. Aku ingat engkau ni orang yang akan berjaya satu masa nanti. Tapi kalau dah kekasih hati pun boleh kena sailang dengan abang sendiri. Tak payahlah. Rupa-rupanya bukan Adam tu yang memalukan nama kampung. Tapi engkau, Haris. Engkau yang malukan nama kampung. Aku pun malulah nak kawan dengan kau. Itulah yang apa Silbi katakan kepada Haris. Jadi jangan salahkan Haris apabila hati dia dah tak sama macam dulu. Hati dia, niat dia untuk menyara keluarga dia, untuk ubah kehidupan dia, dah hilang dalam sekelip mata. Tetapi bak kata peribahasa, disangka hujan hingga ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Kehidupan Haris yang dah tak ada masa depan, tak ada dah sumber cahaya, tetapi seakan-akan diberikan satu lagi harapan. Harapan yang terakhir. Dan harapan inilah yang Haris akan gunakan sebaik boleh, sebab harapan yang muncul dalam hidup Haris adalah Nurul. Nurul tiba-tiba berubah hati. Selepas setahun, keadaan semua okey, perkahwinan diorang bahagia. Tetapi Nurul pergi berjumpa Haris dan Nurul luahkan perasaan dia yang sebenar. Betapa dia sayang, betapa dia cinta kepada Haris selama ni. Dan Haris akan tidak percaya. Apa yang kau cakap? Bukan ini pilihan kau ke, Nurul? Bukan engkau yang nak kahwin dengan abang aku ke? Nurul cakap ini bukan pilihan hati dia. Adam bukanlah lelaki yang dia idamkan. Tetapi disebabkan desakan keluarga, dia terpaksa berkahwin dengan abang Haris, iaitu Adam ni. Kalau ikutkan hati Nurul, dia pun tak inginlah dengan Adam ni. Dia pun malu bersuamikan orang yang kurang upaya. Memanglah Adam dah bekerja. Tapi menurut Nurul, aku penat hidup dengan Adam. Aku penat jadi orang gaji dia dekat rumah tu. Aku tak nak hidup macam ni. Aku sayang kau, Haris. Aku teramat sayang kau. Itulah apa yang Nurul katakan kepada aku, yang telah memberikan aku satu lembaran baru, satu sinar harapan baru. Sebab aku pun sayang dekat kau, Nurul. Aku teramat sayang dekat kau. Dan aku akan pastikan engkau jadi milik aku. Dan Adam, jangan sesekali engkau hancurkan sinar harapan aku yang baru. Jangan kau berani hancurkan Adam. Sepanjang Nurul berkahwin dengan Adam, kehidupan diorang cukup bahagia. Tetapi segalanya berubah apabila Nurul dikatakan mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Dan itu telah secara perlahan mengubah sikap Nurul. Nurul dah tak sayang Adam macam dulu. Nurul pernah cakap ke Adam, aku menyesal lah kahwin dengan kau. Patutlah penduduk kampung benci kau dulu. Engkau ni memang beban. Engkau menyusahkan ibu kau, kau menyusahkan adik kau. Dan sejak aku kahwin dengan kau, engkau ni tak lebih, hanyalah beban yang terpaksa aku pikul. Kalau aku tahu macam ni, aku tak naklah engkau. Kalau bukan sebab keluarga yang paksa aku kahwin dengan kau, kau ingat kau layak ke jadi suami aku? Itulah luahan hati Nurul kepada Adam yang telah membuatkan Adam teramat sedih. Apa dosa dia? Apa salah dia? Adam tidak minta dilahirkan sebagai orang kurang upaya. Kalau diberi pilihan, dia nak galas tanggungjawab tu. Dia abang, dia pun tak sanggup, dia pun kesian tengok adik dia Haris tu terpaksa pergi bekerja, menampung keluarga. Dia malu. Tetapi apa yang dia mampu buat? Dan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Nurul memang teramat ketara. Setiap malam, Nurul ni tidak mampu untuk tidur. Dia akan menjerit-jerit. Katanya, dia nampak kelibat nenek tua dalam bilik tu.
nenek tu akan muncul, akan baring dekat sebelah Nurul. Jadi Adam terpaksalah tenangkan Nurul setiap kali dia kerasukan, setiap kali dia histeria. Dan apabila Nurul datang bulan je, pada masa itulah kemaluan Nurul akan rasa teramat sakit. Pada awalnya Nurul ingatkan secara kebiasaan setiap kali datang bulan memanglah sakit sikit dekat bahagian kemaluan. Tapi Nurul ni seakan-akan terkejut dan tidak percaya sebab setiap pagi bila dia pergi ke tandas untuk tukar tuala wanita, dia dapati tak ada satu titis darah pun. Tuala wanita tu kering sedangkan dia sedang datang bulan. Mana logik? Setiap kali kemaluan dia sakit, dia boleh rasa yang darah membuak-buak keluar. Tapi ke mana darah tu pergi? Dan keadaan ni akan berlarutan setiap kali Nurul datang bulan. Bila datang bulan je, dia rasa sakit, dia rasa perit. Kadang-kadang bila Nurul cek, ada kesan-kesan luka. Tapi dia tak tahu kenapa kemaluan dia boleh terluka. Ada kesan cala, ada kesan darah. So, adalah satu malam sewaktu Nurul sedang tidur. Macam biasalah, tidur. Tiba-tiba Nurul ni terjaga. Sebab dia rasa sakit sangat. Dia dah tak tahan dah. Dan apabila Nurul ni terjaga, dia dapati dekat bawah kelangkang dia. Kelengkang. Aku dah nak serius dah ni. Tersasul lagi. Kelangkang. Dekat bawah kelangkang dia, di antara dua kaki dia, senang faham lah, di antara dua kaki dia, Nurul ni nampak ada satu susuk tubuh nenek tua. Nenek tua ni sedang menghalakan muka dia ke arah kemaluan Nurul. Dan Nurul dapati nenek tua yang muncul dekat celah kangkang dia sedang menghisap segala darah yang keluar daripada kemaluan si Nurul. Patutlah tak ada darah. Ada benda yang minum darah Nurul. Jadi bila Nurul nampak, dia menjerit. Dan pada masa itulah Nurul akan kerasukan. Nurul akan histeria. Dan benda ni untuk diri Adam sendiri, walaupun dia kurang upaya, tapi setiap kali Adam membaca Al-Quran, setiap kali Adam solat, bacaan dia akan lancar. Adam akan hafal segala surah yang dia baca dekat dalam Al-Quran tu. Senang cerita, 30 juzuk dalam dada lah. Itu kelebihan yang ada pada Adam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nasib baiklah dengan kelebihan yang dia ada, dia mampulah untuk memulihkan isteri dia daripada kerasukan. Tetapi itu baru permulaan, guys. Perubahan sikap Nurul daripada kerap kali ternampak lembaga-lembaga yang menakutkan dalam rumah, Nurul sudah pandai menipu suami dia. Boleh dikatakan setiap hari Nurul akan pergi ke pekan untuk berjumpa, untuk meluahkan rasa kasih, rasa sayang dia kepada Haris. Dan apa yang Haris buat? Pada awalnya Haris nasihatkan Nurul. Nurul, kenapa awak seksa diri saya macam ni? Awak sedar tak awak tu dah menjadi isteri abang saya? Tak boleh Nurul macam ni. Saya pun sayang sangat dekat awak. Tapi awak bukan milik saya. Saya tak nak nanti awak difitnah, awak dibenci oleh penduduk kampung. Janganlah macam ni Nurul. Tapi bak kata pepatah lah, tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Nurul ni akan merayu-rayu dekat Haris. Dia tak kisah pun. Lantaklah persetankan apa yang penduduk kampung kata. Macam mana dengan cinta kita? Macam mana dengan hati I? I sayang you. Saya sayang awak, Haris. Dan tanpa Nurul sedar, sebenarnya walaupun Haris ni seakan-akan tidak mahu mengkhianati abang dia sendiri, tetapi setiap kali Nurul merayu, setiap kali Nurul katakan yang dia sayangkan Haris, Haris sebenarnya gembira. Itulah apa yang dia nak dengar. Dulu aku suka engkau, tetapi engkau berkahwin dengan abang aku. Engkau yang mengkhianati cinta kita, Nurul. Bukan aku. Engkaulah yang menyebabkan hidup kau jadi macam ni. Engkau jangan salahkan aku. Tapi tak apa sayang.
Aku masih sayang kau. Aku suka kau merayu-rayu macam ni. Nurul, ingat. Ini baru permulaan, Nurul. Baru permulaan. Pada satu malam, dikatakan Haris sedang berehat di dalam bilik dia. Tetapi Haris bukan kesorangan. Haris ditemani oleh kawan baik dia, Silbi. Silbi telah kembali ke pangkuan Haris selepas Silbi tahu yang Haris berjaya menawan, berjaya memikat kembali hati Nurul. Silbi siap katakan kepada Haris, inilah baru kawan aku. Haris, aku bangga dengan kau. Seumur hidup kau, engkau asyik berkorban je. Tapi apa yang kau dapat? Sekarang ni, Nurul dah jadi milik kau. Kau dah berjaya dapatkan hak kau balik. Tapi Haris, kalau kau nak Nurul jadi milik kau sepenuhnya, mana cukup macam ni Haris. Aku boleh ajarkan kau satu ilmu yang akan membuatkan cinta kau dengan Nurul bertambah kuat. Engkau nak tak aku ajar kau, Haris? Dan Haris bila dengar kata-kata semangat yang diberikan oleh kawan dia Silbi, Haris terus gembira. Silbi, come on lah. Ini Haris lah. Tak cukup ke? Nurul tu dah merayu-rayu kat aku tau. Dah tentu-tentulah dia milik aku. Cumanya belum bercerai je lah dengan abang aku yang cacat tu. Apa yang kau cakap ni? Macam mana aku nak buat Nurul tu jadi milik aku? Lalu Silbi pun mengajarkan kepada Haris satu ilmu supaya Nurul tu boleh menjadi hak sepenuhnya kepada Haris walaupun mereka tidak berkahwin. Dan sejak daripada malam tu, boleh dikatakan hampir setiap malam Nurul akan mengalami satu mimpi yang menakutkan. Di dalam mimpi Nurul, dia akan didatangi oleh satu makhluk yang berbulu. Makhluk yang teramat tinggi, yang teramat besar ni, memiliki gigi yang tajam, mata merah yang menyala. Dan setiap kali makhluk ni datang ataupun muncul di dalam mimpi Nurul, Nurul akan mendapat kepuasan yang tidak mampu diberikan oleh Adam. Kerana setiap kali lembaga hitam ni muncul di dalam mimpi Nurul, Nurul akan disetubuhi oleh makhluk yang berbulu. Makhluk ni akan bersetubuh dengan Nurul dan itu telah membuatkan Haris yang berada di rumah seakan-akan menikmati satu hidangan yang teramat enak. Dia dapat merasa kehangatan badan Nurul dan setiap malam jugalah Haris dapat memuaskan nafsu dia bersetubuh dengan Nurul di dalam mimpi. Dan sejak daripada hari itu, Nurul makin gilakan Haris sehinggakan menjadi bualan penduduk kampung apabila semua orang nampak yang Nurul setiap hari akan pergi berjalan-jalan bersama Haris. Dan itu telah sampai di telinga ibu Haris. Beberapa kali ibu Haris pernah menegur anak lelaki dia. Haris, engkau kenapa selalu keluar dengan isteri abang kau? Mak malu nak. Engkau tahu tak, penduduk kampung semua dah bercakap pasal korang dua. Kalau abang kau tahu, kalau Adam tahu, engkau tak pernah fikir ke perasaan dia? Haris katakan kepada ibu dia, ibu tak sayang Haris ke? Kenapa ibu nak kisah tentang perasaan abang? Abang tu cacat lah. Dia tu tak boleh fikir lah, Bu. Kenapa ibu tak pernah tanya apa perasaan Haris selama ni? Sejak muda Haris korbankan segalanya untuk ibu. Ada ibu tahu? Kenapa ibu kisah sangat pasal mulut penduduk kampung? Bukankah daripada muda penduduk kampung memang tak suka keluarga kita? Haris buat apa pun sama, Bu. Hinaan juga yang kita akan dapat. Bila yang buruk sahaja, semuanya datang je daripada Haris. Abang tu baik. Sebab apa?
Sebab abang yang selalu ada kat rumah dengan ibu. Ibu, kalau bukan sebab Haris yang tolong ibu berniaga, keluarga kita matilah bu, tak makan ke buluh. Ibu tahu tak? Itulah perubahan sikap yang berlaku kepada diri Haris. Tidak pernah sekali pun dia menengking ataupun meninggikan suara kepada ibu dia. Tetapi pada hari tersebut, akhirnya untuk pertama kali, ibu dia menangis. Tetapi bukan menangis kegembiraan. Menangis penuh kecewa. Tidak pernah sangka anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang sudah berani melawan cakap dia. Bagi diri Haris sendiri, sekarang ni aku yang aturkan hidup aku. Aku yang akan susun hidup aku dan aku yang akan dapatkan segala hak aku. Inilah masanya, tak ada siapa boleh halang aku. Setiap malam boleh dikatakan tidur Haris beralaskan senyuman, beralaskan kegembiraan yang teramat sangat. Selepas dia berjaya memiliki, dia berjaya menambat balik hati kekasih hati dia, Nurul. Tetapi pada malam tu, tanpa Haris sedar, akan merubah segala-galanya. Kegembiraan, kesenangan yang dia rasakan telah pun berjaya dia miliki akan dihancurkan hanya dalam satu malam. Sebab pada malam tu, tidur Haris telah dikejutkan dengan satu bunyi jeritan daripada depan pintu rumah. Ibu! Ibu! Buka pintu ibu! Ibu! Ni Nurul ibu! Ibu ni Nurul! Buka pintu! Buka pintu ibu! Jadi mereka berdua pun cepat-cepatlah pergi membuka pintu dan Haris nampak muka Nurul dalam keadaan yang teramat sedih, dalam keadaan yang teramat resah. Air mata daripada muka Nurul berjujuran jatuh. Lalu Nurul ditenangkan oleh ibu Haris dan ibu Haris bertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa pukul 2 pagi engkau menangis ni nak? Apa yang berlaku? Kenapa kau datang kat rumah ibu? Dan berkali-kali jugalah Nurul katakan kepada ibu Haris, Adam ibu, Adam, Nurul dah tak tahu nak buat apa. Ibu kena tolong Nurul, ibu kena tolong Nurul. Cepat ibu, pergi rumah Adam, pergi rumah Adam. Dan tanpa lengah masa, Haris dan juga ibu dia bergegas ikut Nurul ni pergi ke rumah Adam untuk diorang tahu apa sebenarnya yang terjadi sehinggakan Nurul ni seakan-akan histeria, teramat sedih. Dan sewaktu mereka tiba di halaman rumah Adam, Nurul dan juga ibu Haris tak lengah masa terus masuk ke dalam rumah. Sementara Haris masih terpaku, masih tercegat lagi di hadapan rumah Adam dan badan Haris pada masa tu seakan-akan tidak mampu bergerak. Haris tergamam kerana apa yang dilihat oleh Haris adalah satu makhluk yang bertanduk dengan mata yang menyala berwarna merah, mulut yang terkoyak sehinggakan lembaga ini menunjukkan lidah dia yang terjedih keluar, tepat memandang Haris dengan satu pandangan yang teramat benci. Dan pada masa itu, Haris dalam ketakutan yang dia tak pernah rasai. Siapa ataupun apa makhluk yang aku nampak ni? Dan sedang Haris dalam ketakutan, tiba-tiba Haris dikejutkan dengan satu jeritan yang teramat kuat daripada ibu dia. Haris! Tolong ibu! Abang kau Haris! Abang kau! Sejurus selepas Haris mendengar jeritan daripada ibu dia, Haris pun mengabaikan perasaan takut dan terus meluru masuk ke dalam rumah. Dan lagi sekali, langkah kaki Haris terhenti betul-betul di hadapan pintu rumah Adam. Kerana Haris dapati abang dia, Adam, dalam keadaan terbaring berlumuran darah di pangkuan riba ibu dia sendiri. Darah yang teramat banyak memancut keluar sehingga membasahi baju ibu dia. Pada masa itu, Haris terus berlari mendapatkan abang dia.
Haris cium kaki abang dia. Haris sapu, tahan darah yang memancuk keluar menggunakan baju dia. Dan dalam linangan air mata, Haris berkali-kali memohon maaf kepada abang dia. Abang, maafkan Haris bang. Haris tak berniat nak buat abang macam ni. Jangan tinggalkan Haris. Ini semua salah Haris. Haris yang hianat keluarga kita bang. Abang, Haris sayang abang. Haris sayang abang. Maafkan Haris. Dalam keadaan Adam bertarung nyawa, cuba mencari nafas, setiap kali darah memancuk keluar daripada mulut dia, Adam mengalirkan air mata. Sebenarnya apa yang Adam lakukan semata-mata untuk menyelamatkan Nurul daripada sihir yang dihantar oleh adik dia sendiri. Dan disebabkan sihir yang dilakukan oleh Haris terlalu kuat, Adam tidak berdaya. Badan dia tidak mampu untuk menanggung ilmu sihir yang akhirnya telah merosakkan seluruh organ sehingga darah mula memancuk keluar daripada setiap rongga tubuh. Dan dalam keadaan nazak dengan linangan air mata, Adam meninggalkan amanat yang terakhir buat seluruh keluarga yang dia teramat sayang. Wahai ibuku, ibu yang menjaga Adam sejak Adam dilahirkan. Ibu tidak pernah mengabaikan Adam. Ibu sentiasa ada bersama Adam. Adam ingin memohon keampunan di atas salah dan silap yang pernah Adam lakukan sebagai seorang anak. Maafkan Adam, ibu. Dan wahai isteriku, terima kasih kerana sudi menyayangi abang, menjaga abang, menjadi permaisuri hati abang. Maafkan abang, Nurul. Abang tidak mampu menjadi suami terbaik buat Nurul. Maafkan abang kerana tidak mampu menjalankan tugas sebagai seorang suami. Abang bersyukur kerana Allah memberi pinjaman yang terbaik buat abang. Dan wahai adikku, terima kasih kerana menjaga keluarga kita, melayan abang sebaik mungkin. Ampunkan segala salah dan silap abang, adik. Abang sayang adik. Jagalah keluarga kita sebaik boleh. Maafkan abang kerana abang banyak menyusahkan adik. Tetapi ini permintaan terakhir abang. Terima kasih Haris. Terima kasih adikku. Terima kasih. 5 tahun sudah berlalu selepas kematian abang tercinta yang bernama Adam. Dan selang 2 tahun selepas itu, Haris kehilangan satu-satunya rahmat, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibu dia sendiri. Disebabkan sakit tua dan juga tahap kesihatan yang makin merosot selepas Adam meninggal dunia, ibu Haris menghembuskan nafas yang terakhir. Dan sewaktu cerita ini diceritakan, Haris merupakan anak yatim piatu, tiada tempat bergantung, tiada ahli keluarga, tiada saudara mara. Dan Haris akhirnya menerima balasan segala nikmat, segala pinjaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan telah pun dipulangkan balik kepada hak yang asal. Haris sedar dia patut bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada dia. Dan selepas 5 tahun, akhirnya Nurul berjumpa balik dengan Haris untuk menyatakan bahawa dia telah memaafkan segala dosa, segala kesalahan yang Haris lakukan terhadap diri dia dan juga suami dia yang paling dia sayang, yang bernama Adam. Tetapi sewaktu Nurul pergi berjumpa Haris, Nurul ada tanyakan satu soalan. Nurul nak tanya Haris, siapa Silbi Haris? Kenapa Nurul tak pernah nampak ataupun jumpa Silbi? Dia duduk kat kampung kita ke? Kat mana rumah Silbi Haris? Macam mana Haris boleh kenal dengan Silbi? Dan pada masa itu, barulah Haris sedar Silbi bukan orang kampung dia. Dan Silbi juga tidak ada keluarga. Dan sepanjang Haris berkawan dengan Silbi,
tidak pernah sekali pun Silbi menceritakan siapa diri dia yang sebenarnya, dan Haris pun tidak tahu dekat mana rumah Silbi. Tak mungkin. Silbi selalu ada dengan aku. Macam mana aku tak mampu nak jawab soalan Nurul? Tak, aku kenal Silbi. Silbi ada dengan aku sejak aku kecil, sejak aku lahir. Tapi, siapa Silbi? Macam mana aku boleh kenal dengan Silbi?